العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita menyambung lagi pengajian daripada Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Kita sambung pada muka yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata syarih وقد اختلف في من قلد في عقائد التوحيد هل يكفيه تقليده إذا كان جازما به لا تردد معه دون عصيان أو يعصي بتركه النظر وبعضهم قيد العصيان بأن يكون فيه أهلية النظر وأما القول بأنه كافر فإنما يعرف لأبي هاشم من المعتزلة. Dan sungguhnya para ulama khilaf pada masalah man qallada fi aqaid tauhid, orang yang taklid pada akidah tauhid. Hal yakfihi taqliduhu, adakah memada baginya oleh taklid dia itu? Taklid dia itu adakah dah cukup dikira beriman dah? Yang berdasarkan taklid saja. Sah ke tidak iman dia itu? Idza kana jaziman bihi, sekira-kira dia itu jazam. Dia putus, dia teguh dengan apa yang dia pegang itu, la taradduda ma'ahu, yang tidak ada berbolak-balik, yang tidak ada ragu-ragu bersamanya, memada duna isyan, yakfi duna isyan, tanpa ada dosa, au ya'si, ataupun pandangan lain ada yang kata dia berdosa bitarkihin nazara, dengan sebab meninggalkannya oleh memerhatikan dalil. Wa ba'dhum, dan sebahagian mereka para ulama, qayyadal isyan, mengkaitkan dosa itu bi an yakuna fihi ahliyatun nazar, sekira-kira kalau pada diri seseorang itu ada kemampuan untuk memahami dalil. Wa amal qawlu bi annahu kafirun, adapun pandangan yang mengatakan bahawa orang yang taklid itu kafir pada masalah akidah, fa innama yu'rafu li Abi Hashim minal Mu'tazilah, hanya diketahui bagi pandangan Abi Hashim daripada mazhab Mu'tazilah. Okey. Habis. Kita masuk pada qaul Muhashshi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qauluhu hal yakfihi taqliduhu, adakah memada akan dia oleh taklid dia, ila akhirih. Wa alaihi, atas pandangan ini, yakunun nazaru al-musilu lil ma'rifah mustahabban. Jadilah nazar itu, nazar, memahami dan memerhatikan dalil yang membawa kepada makrifah tu, hukumnya mustahab sajalah. Sebab apa? Sebab taklid, atas pandangan yang mengatakan taklidnya itu sah, maka an-nazar itu hukumnya sunat sajalah. Sebab kalau taklid pun sah, makna kalau orang tak taklid, sah iman dia. Nazar hukumnya sunat sajalah. Fa idza ata bihi, kalau seorang itu mendatangkan dengan nazar, waqa'a wajiban, tapi kalau dia melakukan nazar, dia nazar pada adillah, dia memahami dan memerhatikan dalil, fa idza ata bihi ay bin nazar waqa'a wajiban, tapi kalau dia mendatangkan nazar juga, hukumnya jadi wajib, bimakna annahu yusabu alaihi thawabal wajibi, bahawa dengan makna bahawa dia itu diberi pahala wajib. Kama qalahu Yasin, sebagaimana berkata Syekh Yasin atas hasyiah dia atas musannaf. Okey. Hasyiah Syekh Yasin ala Sanusiyah, ala al-Kubra, tak silap ana. Jadi dia kata sini, nazar itu atas pandangan yang mengatakan taklid itu sah, maka kalau tak
tak ada nazar pun makna iman dia sah lah kalau dia berdasarkan taklid. Maka faham daripada situ, nazar yang menyampai kepada makrifah itu mustahab. Dari segi dia itu nazar. Tetapi kalau seorang itu dia melakukan nazar, dia memerhatikan dalil, dia melihat kepada dalil-dalil akidah itu. Kalau faiza atabihi, kalau seorang itu mendatangkan dengan nazar, maka perbuatan dia itu jadi wajib pula. Diri nazar itu sendiri pada masalah yang mengatakan taklid itu sah, kira hukumnya lizati itu sunat. Tapi kalau seorang itu nazar untuk sampai kepada mengetahui dalil bagi makrifat, orang yang buat itu dikira wajib dan perbuatan itu waqa'a wajiban dengan makna annahu yusabu alaihi thawabal wajib. Bahawa dia diberi pahala melakukan perkara wajib pula. Kama qalahu Syekh Yasin, sebagaimana kata Syekh Yasin. Sebab apa? Kerana makrifah itu wajib. Maka wasilah kepada makrifah dihukum sebagai wajib juga. Wajib dari segi wasilah, wajib wasail. Falil wasaili hukmul maqasidi. Bagi wasilah itu hukum maqasid. Maqasid dia makrifah. Makrifah itu wajib. Wasilah itu wajib juga. Jadi bagaimana kita nak taufikkan? Ini yang Syekh Yasin kata, betul lah dari segi pandangan mengatakan taklid itu sah pada iman, maka makrifah itu kita kata mustahab lah. Tapi kalau orang tu melakukan makrifat, melakukan nazar, nazar tu mustahab lah. Tapi kalau dia nazar, maka nazar itu dibalas pahala wajib. Kerana nazar itu membawa kepada perkara yang wajib. Habis. Qauluhu wa qauluhu idza kana jaziman. Kata syarih, taklid yang sah itu idza kana jaziman. Kalau taklid itu jazam, taklid itu putus, taklid itu teguh. Hadza la hajata ilaihi. Ini tak perlu pun patutnya sebut qaid ini. Lianna taklid, kerana taklid itu sendiri huwal jazmu. Tidakkah taklid itu takrifnya al-jazmu biqaulil ghaib? Berpegang dengan jazam, teguh dengan perkataan orang lain, duna ma'rifati dalil, tanpa mengetahui dalil. Jadi tak perlu dia kata idza kana jaziman. Tu dia dari segi ibarat itulah dia kata la hajata ilaihi li anna taqlida wal jazmu biqaulil ghaib fal jazmu dakhilun fi mafhumihi mafhumi taqlid. Maka jazam tu sendiri dah masuk dalam mafhum taklid. Maka tak perlulah datang idza kana jaziman. Okey. Qauluhu duna isyan, tanpa dosa. Huwa mahatul faedah, itu tempat jatuhnya, tempat letaknya faedah. Mahatul faedah mana? Faedah daripada ayat ini, atau kita kata poin yang nak disampaikan sini pada ibarat ni mana? Adakah memadai taklid? Hal yakfihi takliduhu idza kana jaziman duna isyan. Situ je. Jadi mahatul faedah tu duduk pada duna isyan. Bukan sekadar makna permasalahan ini, isu ini dia panggil mahallun niza' situ, atau mahallul ikhtilah itu pada masalah adakah berdosa atau tidak. Sebab itu qauluhu duna isyan huwa mahatul faedah. Itu dia tempat berlaku faedahnya. Faedah bagi masalah yang dibawa ini. Habis. Qauluhu aw ya'si bitarkihi nazara, ataupun seorang itu dia berdosa kerana meninggalkan nazar. Ini qaul yang kedua pula. Dia kata kalau seorang itu meninggalkan nazar, dia taklid saja, maka dia berdosa. Ai sawa'un kana fihi ahliyatun nazar am la. Sama ada pada diri seseorang itu ada kemampuan untuk memahami, untuk nazar ataupun tidak. Berdosa atau tidak. Umumlah. Warudda, dan ditolak. Bi anna fihi taklifu ma la yutaqu. Bahawa pada pandangan ini ialah
taklif ma la yutaq. Taklif ma la yutaq. Mentaklifkan mentaklifkan perkara yang luar kemampuan, yang tidak mampu. Mana nazar ni adakah semua orang mampu? Jadi pandangan yang mengatakan berdosa kalau tidak nazar, kalau meninggalkan nazar, maka pada pandangan itu taklifu ma la yutaq, ada memberatkan perkara yang tidak mampu, sebab bukan semua orang mampu untuk nazar. Wa qad rafa'ahu Allah Ta'ala 'anil ummah, dan Allah Subhanahu wa taala dah angkat taklif ma la yutaq ni. Allah mentaklifkan benda yang tak mampu ni, Tuhan dah angkatkan daripada umat ni. Biqaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memaksa, tidak mentaklifkan seseorang itu kecuali kemampuannya. Fahuwa ghairu waqi', maka tak akan berlakulah taklif ma la yutaq. Ini masalah taklif ma la yutaq pun dalam usul fiqh pun dibincangkanlah panjang. Ada masalah taklif, masalah hukum. Adakah sah berlaku taklif ma la yutaq, itu perbincangan panjang dalam usul fiqh. Okay. Di sini dia sebutlah sebahagian, ataupun disebut ala sabil istitrat, sambil-sambil kerana ada kaitan dengan ni. Maka bila pandangan muktamadnya tidak berlaku taklif ma la yutaq, fahuwa ghairu waqi'. Okay. Jadi iraknya begitu. Bila kita kata orang itu berdosa kerana meninggalkan nazar, meninggalkan memerhatikan dalil, memahami dalil, maka berlaku di situ taklif perkara yang luar kemampuan. Bagaimana padahal Allah Ta'ala dah angkat, Allah Ta'ala tidak ada mensyariatkan perkara yang luar kemampuan. Wa ujiba, dan dijawab, bimana'i adami wuku'ihi, dengan terhalangnya tidak berlaku. Terhalangnya tidak berlaku. Bal huwa waqi'un, terhalang tidak berlaku, maksud apa? Man'i adami wuku'ihi. Man'i adami wuku'ihi bermakna wuku'uhu lah. Mustahil tidak berlaku, maknanya berlaku. Terhalang tidak berlaku, maknanya berlaku. Berlaku saja perkara taklif ma la yutaq ni berlaku. Bal huwa waqi'un fi usuliddin, bahkan perkara itu berlaku pada masalah usuliddin. Tidakkah kita disuruh memahamkan perkara-perkara akidah ni, benda yang di luar kemampuan akal? Nampak tak? Kira-kira luar daripada kemampuan akal untuk fahamlah bagaimana Allah Ta'ala, hakikat sifat zat Allah Ta'ala. Kan kita disuruh beriman saja kan? Maka benda itu berlaku. Dia kata, berlaku saja. Biman'i adami wuku'ihi bal huwa waqi'un, bahkan berlaku taklifu ma la yutaq. Allah mentaklifkan perkara yang luar kemampuan kita. Macam mana nak hadamkan bahawa Allah Ta'ala ni hakikat zatnya yang tidak bertempat dan seumpamanya. Hal ni yang kita kata, yang sebahagian daripada mujassimah hasyawiyah, mereka ini sehingga menisbahkan Tuhan bertempat kerana mereka tak boleh nak terima akal mereka lah. Bukan makna tak boleh terima akal benda itu mustahil. Tidak boleh menerima luar daripada kebiasaan bahawa benda itu bila ada mesti bertempat. Kerana mereka melihat kepada kebiasaannya benda setiap yang ada itu bertempat. Maka mereka menghukumkan akal begitu. Padahal mereka telah mengkiaskan al-ghaib al-syahid, mengkiaskan Allah Ta'ala yang ghaib, yang tidak dapat kita capai dengan panca indera kita, nak kiaskan dengan benda yang syahid, benda yang kita dapat lihat daripada makhluk ni. Tak betul lah tu. Kiasul ghaib al-syahid batin. Mengkiaskan benda ghaib di atas benda yang syahid makhluk ini, itu tak boleh. Maka dia kata memang berlakulah dalam taklif ma la yutaq dalam masalah usuluddin. Dalam masalah usuluddin, bagaimana kita disuruh percaya bahawa ada kebangkitan selepas daripada mati, padahal tulang-tulang belulang dan juga badan manusia hancur. Allah Ta'ala memberikan kias, tapi dari segi dalil, kita kata dalil dari segi musyahad, hak nampak,
dalil hak nampak itu kita tak dapat, tak pernah jumpa mayat tu dihidupkan semula. Nampak tak? Mayat tu Allah Ta'ala hidupkan balik, kupu-kupu balik hak hancur. Tapi kita, itu masih dalam kemampuan akal. Tapi di luar daripada adat kita. Jadi ini kadang-kadang yang disebut di sini, luar daripada kemampuan. Itulah maksudnya. Ma la yutaq, bukan makna luar daripada akal, benda yang tak mampu dipikir oleh akal. Sebab itu mustahil. Nampak? Allah Ta'ala mengkhitab kita dengan perkara yang akal kita tak mampu capai. Tak. Tapi perkara yang sebahagian akal. Dengan maksud orang yang tak dapat membezakan antara akal dengan adat. Itu yang maknanya golongan-golongan yang akal dia tidak faham betul, dia akan bercampur antara benda akliyah dengan benda adi, benda adat. Jadi dia kata bal huwa waqi'un fi usuluddin. Okey. Lepas tu ada gugur tak ni dalam nuskah yang itu? Ada sini ada gugur sesuatu tak ni? Ana tak tengok nuskah lain. Ujiba biman i'adami qa wuqu'ihi bal huwa waqi'un fi usuluddin. Nuskah lain macam mana? Sebelum salamna. Sama je. Fi usuluddin. Sama je. Sama saja. Orang lain tak ada Tak ada. Sama saja, tak apalah. Kok ada lain sebab boleh dipaham dengan maksud. Okey. Jawapannya macam mana? Uji biman i'adami wuqu'ihi bal huwa waqi'un fi usuluddin. Sallamna annahu lam yaqa'. Dan kita, kalaulah kita terima bahawa tidak berlaku. Sebab itu kalau macam sedaknya seakan-akan wa in sallamna annahu lam yaqa'. Dan kalaulah kita terima bahawa benda itu tak berlaku, taklifu ma la yutaq itu tak berlaku. Jadi seakan jawapan dua lah. Pertamanya, jawapan pertama, man i'adami wuqu'ihi. Itu satu. Yang kedua, andai kata kita terimalah bahawa taklif ma la yutaq itu tidak berlaku. Sebab itu, wallahu alam kau ada nuskah lain. Sebab kalau nak segi lancarnya, ibarat tu maknanya seakan-akan ada jumlah lah situ. Wa in sallamna annahu lam yaqa', kalau kita terima bahawa tidak berlaku taklif ma la yutaq. Gitu. Lakin, tetapi sahibu hadzal qawli, yang tuan punya qaul ini, tuan yang mempunyai qaul ini, qaul mana? Qaul yang mengatakan nazar itu wajib. Tak dapat tidak mesti dengan nazar. Yang tak nazar itu berdosa. Lakin sahibu hadzal qawli yara anna ahliyata hasilatun likulli ahadin, bahawa kelayakan itu telah terhasil bagi setiap orang. Okey. Kalaulah kita terimalah bahawa taklif ma la yutaq itu tak berlaku, maka orang yang mengatakan nazar itu mesti, kalau tak nazar dosa. Jadi pandangan ini dia menganggap bahawa setiap orang itu ada kemampuan. Yara anna ahliyata hasilatun likulli ahad. Dia berpandangan bahawa kelayakan, kemampuan itu terhasil bagi setiap seorang. Semua orang ada kemampuan untuk nazar. Sebab itu dia kata kalau tak nazar tu memang dosa. Sebab bagi dia, kelayakan untuk nazar tu ada pada setiap orang. Li'annal matluba huwa nazarul jumli. Kerana yang dimaksudkan, yang dituntut pada setiap mukallaf itu nazar secara jumli, secara umum, iaitu kepada dalil-dalil ijmali. Muhammad Ilmi Majuni ada dalam qiyas ghaib ala syahid ini, tidak ada dipakai sebahagiannya. Ada dalam risalah yang daripada Rasail Morocco,
Ana mana? Ana ambil tak sini. Ada beberapa ya. Qiyas ra'ib ala syahid. Ada tempat lain. Ada tempat lain. Jadi bukan secara mutlak lah. Qiyas ra'ib ala syahid. Jadi ada beberapa benda yang diterima di sisi ahli sunnah lah. Di sisi ahli sunnah ada beberapa. Pertamanya untuk mengisbatkan dari segi tak ingat ada 2, 3, 4 perkara tu saja dia letakkan perkara yang diterima masalah qiyas ra'ib ala syahid. Tapi secara umum bila sebut qiyas ra'ib ala syahid itu maknanya kita nak kiaskan hakikat ghaib atas hakikat syahid. Waktu memang tidak diterima lah oleh ahli sunnah wal jamaah. Ada dalam rasail, risalah yang ulama muasirin buat daripada himpunan artikel-artikel daripada Morocco tu, Ustaz Aimar Akiti hadiahkan anak buku. Mana dia? Okey, sambung balik. Li'anna al-matlub an-nazar huwa al-nazarul jumliyu. Kerana yang dimaksudkan, yang dituntut ialah nazar jumli saja. Iaitu memahami secara umum dalil. Itu saja. Maka setiap orang mempunyai ahliyatun nazar. Wa huwa mutayassarun. Dan ini mudah. Perkara ini, nazar jumli ini mutayassarun liman indahu adna tamyiz. Bagi orang yang ada sekurang-kurang tamyiz, pengecaman, boleh membezakan, ada kemampuan akal yang paling rendah pun dapat. Dia boleh dapat faham an-nazar al-jumli. Okey, habis. Wan nazarul musilu lil ma'rifati ala hadzal qaul wajibun. Maka nazar yang menyampaikan kepada makrifah di atas pandangan ini hukumnya wajibun wujubal furu'i. Wajib atas dasar akan sebagai wajib furu'. Wajib sebagai wajib furu'. Wajib furu' ni wajib hukum taklif 5 tu lah. Wajib furu' ni wajib hukum fiqh. Maknanya tak buat tu berdosa. Bimakna annahu idza qallada, dengan makna jika seorang itu qallada yakunu mu'minan 'asiyan, orang itu mukmin tapi berdosa. Lianna tarkan nazari hina idzin minal kaba'ir, kerana meninggalkan nazar ketika itu daripada perkara-perkara dosa besar. Habis. Qauluhu wa ba'dhum qayyada al-'isyana ila akhirih. Hadza huwa al-mu'tamadu. Ini kaul mu'tamad. Jadi daripada 4 kaul di sini, yang mu'tamadnya ialah apa nama ni? Hak ni, iaitu berdosa jika ada ahliyatun nazar, ada kemampuan untuk faham dalil. Hadza huwal mu'tamadu wa in kana mu'taradan. Walaupun pandangan ini diiktiraf bi annal matluba, dengan apa diiktiraf? Mu'taradan bi annal matluba al-ma'rifatu bid-dalil jumli, bahawa yang dituntut itu, yang diwajibkan itu ialah makrifah dengan dalil secara umum. Wa huwa mutayassarun, dan perkara itu mudah min kulli wahidin, daripada setiap orang. Jadi pandangan yang kata kalau dia ada ahliyatun nazar maka hukumnya baru berdosa. Dia kata kenapa dia iktiraf, datang iktiraf, dia kata yang dituntut itu mengetahui dalil jumli, dan itu mampu pada setiap orang mampu buat begitu. Jadi ala kulli hal tak perlu kaitlah dengan dosa itu. Nampak tak? Sebab apa? Sebab setiap orang itu memang tidak perlu kait dengan in kana lahu ahliyatun nazar. Sebab setiap orang bila ada tamyiz, bila ada akal, dia mukallaf dan ada akal, maka dia dapat faham. Okay. Itu satu. Wa urida, dan diiradkan juga alaihi, atas pandangan hak ni, aidan juga annahum arrafu, bahawa para ulama mentakrifkan iman bi annahu hadithun nafsi. Pada perbincangan sebelum ini kita dah bincangkan, ada para ulama mentakrifkan iman dengan
Al-iman tu hadithun nafsi at-tabi'u lil ma'rifah, yang mengiringi bagi makrifah. Itu dia keimanan. Cakap dalaman hadisun nafsi, kata diri ataupun percakapan dalaman yang mengikut kepada makrifat. Bila seorang itu ada keyakinan, dia dalam hati dia sebut ataupun dia kata aku beriman. Amantu. Atau i'taqadtu, aku beriktikad, aku beriman. Jadi iman tu sebahagian ulama mentakrifkan iman bahawa dia itu hadithun nafsi tabi'un lil ma'rifah. Wal ma'rifatu la takunu illa an dalilin, dan makrifah itu tidak berlaku kecuali dengan berdasarkan dalil. Bila kita kata iman tu hadisun nafsi tabi' lil ma'rifah, dan makrifah tu macam mana berlaku? Makrifah nak berlaku mesti dengan dalil. Makrifah nak berlaku mesti dengan dalil. Dan bila dengan dalil, dia kata kalau orang itu berdosa jika ada ahliyatun nazar. Baik. Macam mana boleh ada kait dengan berdosa tidak berdosa, padahal iman tu sendiri mesti dengan makrifah. Dan makrifah itu mesti berdasarkan dalil. Maka tak pandangan itu ada irad lagi lah. Ada kritikan lagi. Sebab apa? Sebab hakikat iman itu sendiri ialah kata diri yang mengiringi kepada makrifah, yang mana makrifah itu mesti berdasarkan dalil. Jadi pandangan yang mengatakan kalau ada kemampuan ahliyatun nazar tu baru dosa, itu tidak tepatlah. Itu irad yang kedua. Wa ujiba, dan jawab bagi irad ini bi anna hadza ta'rifun lil imanil kamil. Ini takrif bagi iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu yang hasil daripada makrifah, daripada dalil. Wa amma aslul iman, adapun asas kepada iman itu fahuwa hadithun nafsi at-tabi'u lil i'tiqadil jazimi. Iaitu hadisun nafsi yang mengiringi bagi i'tiqad yang jazam, bukan pada makrifah. Itu asal iman, asas dia. Sawa'un kana dhalika li'tiqadu nashi'an an dalil, sama ada i'tiqad tersebut lahir terhasil berdasarkan dalil, wahwal ma'rifah, yang mana kita namakan sebagai makrifah, au an qaulil ghairi, ataupun i'tiqad jazim itu dia terhasil daripada perkataan orang lain, masalah wahwa taqlid, dan itu kita namakan taklid. Jadi yang ditakrifkan kita sebut sebelum ini itu hadithun nafsi tabi'un lil ma'rifah, itu merujuk kepada al-iman al-kamil. Adapun aslul iman itu tak mesti dengan makrifah. Cukup dengan sekadar hadithun nafsi tabi'u lil i'tiqadil jazimi. Cakap dalaman, bahasa ataupun percakapan diri kita, jiwa kita yang mengiringi bagi i'tiqad yang putus. Habis. Qauluhu wa amal qaulu bi annahu kafirun ila akhirih huwa rabi'ul aqwal. Ini pandangan yang keempat. Ini pandangan yang keempat, rabi'ul aqwal. Waqtasara alaihi al-musannifu fi syarhil kubra, dan musannif menghadkan atas pandangan ini. Imam Sanusi pada syarah kubra dia, akidah kubra dia, dia memilih dan memilih perkataan ni, mengiktisar atas pandangan ni bahawa taklid itu kafir. Wa nasarahu, dan dia menyokong pandangan ini. Menyokong pandangan mengatakan taklid pada masalah makrifah ni kufur. Okay. Wahwa, dan pandangan ini mabniyun ala anna nazara musila lil ma'rifati syartun fi sihatil iman. Dibina di atas pandangan yang mengatakan nazar, perhatian ataupun pemahaman akal yang membawa kepada makrifat itu syarat bagi sah iman. Maka fahuwa fayakunu wajiban wujubal usul. Maka ketika itu nazar itu jadi wajib, akan sebagai wajib usul, bukan wajib furu' dah, bukan wajib dari segi usul fiqh dah, wajib dari segi hukum akidah dah. Ai anna tarikahu kafirun, bahawa orang yang meninggalkan nazar itu kufur.
La wujubal furu', bukan dia itu wajib furu'. Wajib dari segi hukum fiqh. Wah, apa itu wujubul furu'? Wa huwa ma yakunu tarikuhu asiyan, yang mana orang yang meninggalkan perkara wajib furu' ini, wajib dalam bab fiqh ini, jadi maksiat saja. Orang itu berdosa saja. Tak kufur lagi. Okay. Wa kaunuhu kafiran, dan keadaan seorang itu dikira kafir, wa iyazbillah ala hadzal qaul, atas qaul ini, innama huwa binisbati lil akhirati faqat. Itu nisbah kepada akhirat saja. Ini kena faham. Jadi yang ulama kata atas pandangan yang mengatakan bahawa orang yang taklid itu kufur. Pandangan ni pandangan dhaif lah. Yang taklid itu kufur. Maka kufur itu nisbah akhirat saja. Nisbah akhirat aja. Makna iman dia itu tak sah di sisi Allah Taala. Adapun di dunia, dia hukum tetap Islam. Hukum kita kena muamalah dengan dia dengan secara sebagaimana orang Islam. Ni kena faham juga ni. Kadang-kadang orang apa nama ni, panjangkan masalah ini sehingga dia kata orang yang taklid ini nikah dengan anak dara kita tak sah, sembelihan mereka tak boleh makan. Nampak tak? Benda lagi. Tok Imam, kalau jadi Tok Imam tak sah. Tak usah dengar. Ada kadang-kadang mereka ditarik kita panggil apa? Kesang kepada satu hukum tu ditarik jauh bawah. Kalau istilah biasa kita sebut, dia goreng lah. Dia goreng tu banyak goreng. Dengan perencah-perencah Ajinomoto dan perencah-perencah tambahan lain tu. Jadi ditarik, dia kata kalau gitu kita tak boleh nikah dengan tu. Tak boleh beri anak kita menikah dengan mereka. Apa lagi? Tak boleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh kita makan sembelihan mereka. Tak boleh jadi tok imam, orang tak mengaji sifat 20, tak orang yang taklid pada akidah. Jadi tengok sini. Musannaf kita dia kata tak. Ini binisbati lil akhirati faqat. Nisbah kepada hukum akhirat sahaja. Di manakah ada Hilmi Marjuni, nanti anak share dalam grup. Rasanya dinukil daripada kataan Imam Haramain dan Baqillani dalam artikel tu dibawa situ. Habis. Amma binisbati lid dunya, adapun nisbah kepada dunia. Nisbah kepada dunia. Fayuhkamu lahu bihukmil muslimin, maka dihukumkan kepadanya dengan hukum orang Islam. Fi hurmati damihi, pada haram darahnya, kita tak boleh nak bunuh dia, nak menumpahkan darah dia. Wa malihi, pada hartanya, masalan, sebagai contohlah. Hak lain pun samalah. Habis. Qala al-musannifu fi syarhil jazairiyah, berkata musannif Imam Sanusi dan syarah jazairiyah. Syarah jazairiyah ni qasidah jazairiyah lah pada masalah akidah tu. Tersebut dah semalam. Kata musannif pada al-jazairiyah, wa qayyada ba'dul masyayikhi, dan telah mengqaidkan oleh sebahagian masyayikh al-khilaf al-madhkura, khilaf yang tersebut, fit taklidi, pada taklid. Dia kait dengan apa? Qayyada bi kaunil muqallidi ma'a kauni taklidihi mutabiqan lil haqqi jaziman dha tuma'ninati nafsin, idafah tuma'ninati nafsin. Dan telah mengkaitkan muqayyada ba'dul masyayikh, sebahagian masyayikh, Imam Sanusi dalam syarah jazairiyah disebut keadaan khilaf itu pada masalah taklid. Kaitkan dengan bahawa muqallid itu, dengan keadaan dia taklid itu bertepatan dengan jazim, kaunil muqallid dha tuma'ninatin. Dha isim isyarah ini, dha isim isyarah, dha bermakna sahib. Bukan dengan isim isyarah. Dha dengan maksud sahib.
Dha bermakna sahib. Ini jadi khabar kaun. Lebih molek takut tak jumpa cari. Tak jumpa ni. Dha ni khabar kepada kaun. Bi kaunil muqallid. Ni idhafat masdar kepada isim kaun. Okay, isim kaun lah. Bi kaunil muqallidi dha tuma'ninatin. Para masyayikh mengatakan bahawa hukum laku khilaf itu, kalau muqallid itu, dia itu zatu makninati nafsin. Dia mempunyai tamakninah diri ni. Jiwa dia tu, hati dia tu tenang, yakin, tenteram. Bihaitsu, dengan sekira-kira. Lau furida annahu raja'a man qalladahu lam yarji' huwa. Dengan bahawa sekira-kira kalau diandaikan lau furida annahu raja'a man qalladahu, bahawa rujuk kembali, tarik balik orang yang ditaklid itu, ditarik balik daripada pandangan dia, lam yarji' huwa, orang yang muqallid itu tak akan tarik balik. Katakanlah dia ikut tok guru dia katakanlah katalah Ali. Jadi kita ikut kepada tok guru kita namanya Ali. Jadi kita ni muqallid. Tok guru kita panggil muqallad, orang yang kita taklidkan. Sekira-kira idza raja'al muqallad lam yarji' muqallid. Jadi taklid itu yang dikira sah. Sekira-kira kalau rujuk, kalau beralih, kalau bertukar oleh muqallad, orang yang ditaklid, muqallid takkan bertukar. Id annahu law furida annahu raja'a man qalladahu lam yarji' huwa, dia takkan kembali. Ali ni tiba-tiba dia kata, mula-mula dia kata Tuhan tu tak bertepat. Lepas tu lama sikit tu, bila dia pergi ceramah perlih dah tu, kena sekat di Terengganu, dia kata, oh ada tepat pula dah. Macam yang viral sekarang ni lah. Oh dulu di Terengganu ni, saya ni buat maulid berqasidah. Oh, lepas tu tak boleh pula dah kasidah. Lepas pergi berceramah di Perlis, lepas Terengganu sekat dan seumpama ni. Jadi orang dengar tu mana? Orang dengar dia tu. Kalau dia teguh, dia pegang betul. Masa Tok Guru dikhabar Tuhan tu tak bertempat. Jadi Tok Guru tiba-tiba lama-lama kata, Tuhan ni ada tempat pula lah rasa. Kalau tak ada tempat ni macam tak ada. Makdum. Tiba-tiba dia Tok Guru ni berubah. Dia takkan berubah. Makna dia betul-betul pegang. Waktu taklid itu sah. Taklid itu yang sah. Taklid itu berlaku khilaf lah. Khilaf sah tak sah tu. Tapi pandangan muktamadnya sah lah. Taklid hak tu, orang panggil taklid tu. Ada pun kalau Tok Guru dia mula-mula kata tak ada tempat. Ikut Tok Guru dia. Lepas daripada itu, Tok Guru dia kata, rasa macam ada tempat pula lah. Nampak ramai masuk mengajar YouTube ni kata kalau tak bertempat ni Tuhan tu tak ada. Dia pun berubah pula ikut Tok Guru dia kata bertempat pula. Dulu kata apa ni Tuhan ni tak ada anggota tangan. Ni kata ada pula tangan anggota pula. Dia ikut Tok Guru kanan, Tok Guru kiri. Maka kalau gitu, itu tak nama taklid. Itu out terus tu, out. Dalam akidah, kalau gitu out terus. Maknanya taklid pun, hak ni tak masuk khilaf dah ni. Luar pada khilaf dah. Hak khilaf yang kata sah tidak sah taklid itu, mahallu khilaf tu. Qayyada al-khilaf mazkur fi taklid, itu khilaf mana sekira-kira orang itu, kalau Tok Guru dia berubah, dia takkan berubah. Kalau Tok Guru dia beralih, rujuk, dia takkan rujuk. Dia akan pegang betul. Hak tu khilafnya, taklid itu sah tak sah. Ada pun kalau Tok Guru dia ikut tukar mazhab lain, dia pun tukar juga. Hak tu taklid daripada awal dia tidak sah. Faham tak? Okey. Bal yathbutu lam yarji', dia tidak akan kembali, dia tak akan rujuk balik. Kalau Tok Guru dia rujuk, Tok Guru dia tarik balik, dia tak akan rujuk. Bal yathbutu, bahkan dia sabit alal haqqil ladzi qallada fi atas hak kebenaran yang ditaklidkan padanya. Hak tu dia. Hak tu taklid hak dibincangkan di sini. Amma adapun lau kana la tumakninata indahu, adapun kalau tidak ada tumaknina, dia ikut tapi hati tak tenteram,
Tidak ada tumak ninah di sisi dia. Tak ada ketenteraman. Tak tenang pun. Tapi rasa telang sajalah. Istilah kita sebut telang saja. Telang je lah. Tapi tak sedap ni. Rasa macam lekat je dah hati. Tapi telang je lah. Tak ada tumak ninah. Fi tilkal aqaidillati qallada fiha. Pada akidah yang dia taklidkan padanya. Bal huwa bihaitsu law raja'a man qalladahu. Bahkan dia sekira-kira kalau kembali orang yang ditaklid fiha pada akidah itu ila syai'in kepada sesuatu walau ilal kufri sharih walaupun kepada kufur yang sharih wal iyaz billah ta'ala raja'a biruju'ihi dia akan kembali pula dia akan ikut bersama turutnya tok guru dia akan pulang bersama pulangnya tok gurunya dia akan berpaling bersama berpalingnya tok guru dia. Kalau tok guru berubah, rujuk dia akan rujuk bersama tok gurunya. Fahadha la khilafa fi adami li'tidadi bi taqlidihi. Ini tidak ada khilaf. La khilafa fi adami li'tidadi bi taqlidihi. Pada tidak dikira dengan taklid itu. Taklid itu tak pakar. Taklid itu daripada awal lagi tak sah rasul dah. Tak masuk perbincangan ni dah. Memang tidak sah pada awal lagi taklid jenis gini. Bal huwa ghairu mu'minin, bahkan dia itu tidak beriman ittifaqan, secara sepakat tak beriman. Nampak? Okey. Jadi kalau kita perhatikan balik kepada dua bentuk taklid tadi. Taklid seorang yang mana dia pegang teguh. Kalau tok guru dia berubah pun takkan berubah. Yang kedua, orang jenis taklid tok guru berubah dia pun berubah. Dulu tok guru jenis qasidah, jenis maulid. Lepas tu tok guru dak jenis main Tuhan ada tangan, ada kaki bertepak dah contohnya. Tuhan apa ni nabi ni tak boleh kita bertabaruk dengan nabi dengan asal nabi contohnya. Jadi dua situasi ni. Bagaimana dia kata? Kata muhasyi kita wala syakka annal ghaliba min halil muqallidi al-mahdi hadhil halatu athaniyatu. Tidak syak lagi kata muhasyi kita bahawa ghalib kebanyakan daripada keadaan muqallid yang semata-mata. Orang hok muqallid semata-mata ni ialah keadaan kedua ni lah. Betul tak? Betul nanya. Jadi dia kata, kalau kita tengok kepada orang hak muqallid sekarang ni lah, hak jenis ikut turut saja ni. Mereka ni kategori pertama ke kategori kedua? Hak pertama ni kalau tok guru dia berubah, dia tak akan berubah. Ataupun kalau tok guru berubah, dia akan berubah juga. Dia kata banyak ni hak nombor dua. Kalau nama dia muqallid lah. Kalau memang dia ikut turut, bila ikut turut, memang ikut turut betul. Tok guru dia kiri, kanan. Dulu ikut madrasah ni pula. Dulu ikut muasasah ni, lepas tu muasasah ni pula. Dia akan ikut dulu. Waliknya begitu. Apa dia? Halah atsaniyah wa hiya ruju'i bi ruju'i muqalladihi. Dia akan kembali rujuk dengan rujuknya muqallad je, orang yang dia taklid. Wasabatu bi sabatihi, dan dia akan tetap dengan tetapnya yang diikut. Kalau tok dia teguh, kemah, dia akan kemah. Kalau tok guru dia pusing, dia akan pusing. Gitu. Hak tu banyaknya. Wa qalla, dan sangat sedikit antattafiqal halatu al-ula, bahawa antattafiqa ni makna bahawa berbetulan. Bahawa ada ittifaq ni makna berbetulan, berada secara kebetulan lah. Makna amat jarang-jarang berbetulan hal yang pertama, situasi pertama. Situasi mana? Anak murid ikut taklid tok guru berubah, anak murid tak berubah, tu jarang-jarang. Qalla an tattafiqa, bahawa berbetulan hal pertama tu. Hak pertama tu payah. Illa, kecuali apa? Illa liman sama an darajati taklid, kecuali orang yang tinggi. Sama ni makna meningkat. Orang yang meningkat daripada darjat taklidil mahdi, ikut semata-mata, ila fahmi, dia meningkat kepada ila fahmi ba'dil anzari sahihah,
kepada memahami sebahagian daripada penelitian-penelitian yang sahih al-jumliyah yang secara umum. Allati tatma'innu bihan nufusu, yang menjadi tetap menjadi aman jiwa raga, aman dalaman dia. Dia kata amat jaranglah jenis hak mana kalau ikut betul-betul lah, dia tak akan berubah kalau Tok Guru dia berubah. Kecuali orang itu dia dah meningkat sedikit. Sama antara jati taqlidil mahdi. Dia meningkat daripada darjat kedudukan taklid semata-mata kepada memaham sebahagian daripada pemikiran dan pemerhatian yang secara umum pun. Boleh kalau orang ini bila dia faham sikit-sikit, boleh jadi orang ni Tok Guru dia berubah, dia tak akan berubah. Sebab apa? Sebab dia bukan taklid semata-mata dah. Dia dah naik sikit daripada darjat taklid semata-mata kepada memahami dah dalil walaupun secara umum. Nampak? Yang menarik tu. Dia cuba lihat bagaimana pola pemikiran masyarakat orang Islam ni macam mana. Ya. Intaha bi ba'di taghyirin. Habis perkataan yang dinukilkan oleh musannif dengan sedikit taghyir, ada diolahlah olahan, dengan sedikit olahan daripada muhasyi kita. Qala Abu Abbas Al-Ghunaimi, kata Abu Abbas Al-Ghunaimi, wa hiya mas'alatun hasanah. Ini masalah yang elok, masalah yang cantik ni, kata dia. Comel masalah ni. Sebab dia terang kepada khilaf pada masalah taklid dan menerangkan taklid mana yang berlaku khilaf tu. Taklid mana yang berlaku khilaf. Intaha wa qala ba'dhum inna hadha laisa biqaidin. Kata sebahagian ulama pula, inna hadha laisa biqaidin, ini bukan qaid. Mana sekira-kira kembali kalau rujuk muqallad itu takkan rujuk muqallid itu bukan qaid. Kenapa? Li'annal muqallidal ana, kerana orang yang taklid sekarang itu laisa fi niyyatihi ar-ruju'u fi zamanil mustaqbal. Dia tidak ada niat dia nak rujuk pada masa akan datang. Dia kata tak, qaid ini tak perlu pun. Qaid mana? Taklid bihaitsu idza raja'al muqallad lam yarji' muqallid itu. Qaid itu tak perlu pun. Sebab apa? Sebab muqallid masa dia taklid itu sekarang, adakah dia ada niat nak tukar pada masa akan datang? Tak ada. Masa taklid dia taklid lah. Apa akan berlaku akan datang tak tahu. Jadi tak perlu qaid bahawa kalau satu hari Tok Guru dia berubah, dia akan berubah. Tak perlu pun. Sebab apa? Sebab dia masa dia taklid sekarang, dia tidak ada niat untuk rujuk pada masa akan datang. Wa qad sahhahna imanahu, dan kita telah menghukumkan sah iman. Imam muqallid kita hukum sah dah kan. Qabla ruju'ihi, sebelum dia rujuk. Sebelum dia rujuk, katalah masa akan datang, mungkin dia akan rujuk. Dah masa sebelum sekarang ni, masa sekarang ni kita dah hukumkan taklid dia itu sah, iman dia itu sah dengan taklid. Maka fayakunu fihi al-khilaful mutaqaddimu, maka berlakulah khilaf yang terdahulu. Mana khilaf? Adakah taklid memadai atau tidak? Gitulah. Jadi qaid itu sebenar ada sebahagian kata tidak perlu qaid pun. Ala kulli hal, pembincangan ni menarik macam mana dia bincang situasi taklid yang berlaku. Habis. Kemudian sikit je sabar. Ya. Situ lah. Ni pada bukan. Dia sebut pada masalah dalam syarah Jazairiyah tu. Syarah Jazairiyah tu dia sebut dalam tu ada pandangan masyayikh mengatakan khilaf pada taklid tu, taklid jenis macam mana? Faham tak? Yang kata kafir tu pada kitab tu, dalam kitab Akidah Kubra dia. Dalam Akidah Kubra. Ke soalan macam mana tu?
Orang mukallid tu kafir? Hmm. Ya. Mukallid yang kafir tu bagaimana? Okey, sekarang ni nak isunya betul lah dalam isu taklid itu sendiri. Sebab tu sekarang ni dalam ni atas ni tengok tak. Dia kata waqtasara alaihi musannifu fi syarhi kubra. Itu dia kata pandangan yang mengatakan mukallid kafir. Selesai dah. Okay. Kemudian lepas tu qala al-musannifu fi syarhil jazairiyah. Ini kata Imam Sanusi dalam syarah Jazairiyah. Kata Imam Sanusi dalam syarah Jazairiyah Al-Manhajus Sadiq. Tak? Kitab syarah Sanusi tu. Matan Jazairiyah. Wa qayyada ba'dul masyayikh al-khilaf al-madhkur. Khilaf yang berlaku pada masalah mukallid ni kafir tak kafir tu. Fi taklid ni, taklid hak mana tu? Hak taklid yang kata kafir tak kafir tu. Taklid yang macam mana? Taklid yang bikaunil muqallid dha tuma'ninati nafsin. Muqallid yang ada tamakninah pada dirinya, yang dia tenang dengan apa yang dipegang. Jadi itu panjang perbahasan tu. Faham tak? Jadi dia bincang pada taklid itu sendiri. Bihaitsu law furida annahu raja'a man qalladahu lam yarji'. Boleh? Jadi, semua berkait ni dengan masalah taklid tu kufur tak kufur. Tapi dalam Jazairiyah tu waktu dia sebutnya. Boleh ke macam mana? Balik baca semula. Tengok balik daripada atas tu sebab dia berkait pun. Khilaf memang ada khilaf dalam syarah kubra. Musannif dia kata kafir taklid ini. Orang yang kufur ini taklid. Okey, secara umumnya benda itu berlaku khilaf lagi. Itu dihuraikan oleh musannif dalam syarah Jazairiyah. Ni perbincangan ni taklid yang lagu mana itu yang berlaku khilaf itu. Adapun taklid orang yang tak ada tamakninah diri, dia kalau orang yang ditaklid itu berubah dia akan berubah, tu taklid itu tak pakar, tidak dikira tu. Boleh? Jumli. Apa tu? Al-anzar as-sahihah al-jumliyah itu. Apa tu? Jumliyah. Bukan jamilah, jumliyah. Adillah al-jumliyah, al-anzar al-jumliyah. Ia secara ijmali. Jumliyah al-ijmaliyah. Bukan jamilah. Boleh? Al-jumliyah. Ada lagi? Okay. Sambung balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhasyir rahimahullah. Qawluhu wad dalilul matlub. Baca tepi pula. Kata syarih wad dalilul matlubu minal mukallafi, dan dalil yang dituntut daripada mukallaf indal qailina biwujubil ma'rifah, di sisi orang yang mengatakan wajib makrifah itu huwa dalilul jumliyu, iaitu dalil ijmali. Iaitu dalil ijmali. Apa itu dalil ijmali? Wahwal ma'juzu, iaitu dalil yang lemah. Antakririhi, lemah untuk menghuraikannya. Wahalli syubahihi, dan lemah untuk merungkaikan syubhah. Meleraikan. Merungkaikan syubhahnya. Contoh, kama idza qila lahu, sebagaimana jika dikata kepadanya, ataqidu annallaha mawjudun, adakah kamu beriktikad Tuhan tu ada? Fayaqulu na'am, dia kata ya. Fayaqulu lahu, maka orang tadi tanya balik, wa ma daliluka ala dhalika, apa dalil kamu atas perkataan kamu tu Tuhan tu ada?
fayaqulu hadhil makhluqatu, makhluk ini, wa ya'jizu an kaifiyati dalalatiha, tapi dia lemah daripada kaifiah, cara pendalilannya. Min annaha hal hiya min jihati hudusiha, adakah alam ini dalil kepada wujud Allah, min jihati hudusiha, daripada pihak baharu ia, au imkaniha, pihak imkannya alam, au huma ma'an, ataupun kedua-dua sekali, au nahwu zalika, atau seumpamanya. Okay, macam situlah kita masuk dalam hasyiah sikit. Okay. Qauluhu wad dalilul matlubu, dan dalil yang dituntut, ai talaban jaziman, tuntut sebagai tuntutan yang mesti jazam. Wa illa fal qailu bi adami wujubil ma'rifah, kalau tidak kita takdirkan yang dituntut tuntut wajib, tuntut sebagai jazam itu, fal qailu bi adami wujubil ma'rifah, orang yang berkata dengan tidak wajib makrifah, yaqulu bi talabid dalil, dia juga kata dengan bahawa dituntut dalil. Lakin talaban ghaira jazimin, tapi akan sebagai tuntut yang tidak jazam, yang tidak mesti. Bal ala jihatin nadbi, bahkan atas jalan sunat. Jadi hak kita nak ni tuntut hak wajib lah ni. Kalau tidak, mana hak kata tak wajib makrifah pun, dia tetap kata dalil itu sunat. Gitu. Jadi hak maksud matlub ni maksud jaziman. Itulah Thumma zahiru ibaratihi, zahir ibarat daripada kalam syarih, annal insana law ata, kalau dia mendatangkan bidalili tafsili, kalau dia datangkan dengan dalil tafsir, lam yakfi, tidak memadai ia, walam yakun atiyan bil matlubi, dan dia tidak mendatangkan dengan yang dituntut. Zahir daripada kalam musannif kata, ad-dalil matlub minal mukallaf, dalil yang dituntut pada mukallaf ialah dalil jumli. Musannif kata dalil yang dituntut daripada mukallaf itulah dalil jumli saja. Faham jumli maknanya jumli sajalah. Wajib dalil jumli. Okey, orang tanya, dah kalau dia dak datang dalil jumli, dia datang dalil tafsili, makna dak dia tidak mendatangkan yang wajib. Makna tak cukup. Ad-dalil matlub, dia kata dalil jumli. Zahir daripada kalam musannif bahawa jika manusia itu, insan itu, dia datangkan dalil tafsili, dia tak mari dalil jumli, lam yakfi, maka tidak memadai, tak cukup lah pada keimanan dia, sebab dalil yang nak dalil ijmali, tiba-tiba dia datang dalil tafsili. Walam yakun atiyan bil matlub, dan dia tidak mendatangkan perkara yang tutup, li'annahu, kerana musannif syarih ini hasaran at-talaba, kerana dia menghasarkan, dia menghadkan talab itu, matlub itu, fid dalil jumli, pada dalil ijmali, dalil secara umum. Faham zahirnya gitu, zahiru ibaratihi wa laisa muradan, tapi zahir itu bukan murad. Fal aula, dah gitu macam mana takbir yang lebih aula? Fal aula an yaqula, bahawa musannif kata wal matlubu minal mukallafi mutlaqud dalil, yang dituntut daripada musannif ialah mutlaqud dalil. Barulah makna ibarat itu sesuai, ibarat itu lancar, ibarat itu kena masuk panggil. Sebab apa? Bila kata mutlaqud dalil, kalau awak mari dalil jumli pun betul, awak mari dalil tafsili pun betul, lagi betul. Okey. Wal matlubu minal mukallaf mutlaqud dalil, semata-mata dalil. Wa aqallu ma yatahaqqaqu dzalika, dan sekurang-kurang apa yang tahakkuk, apa yang memada, apa yang mencukupi pada demikian itulah ad-dalil jumli, ialah dalil ijmali. Paling kurang nak berlakunya dalil mutlaku. Ma yatahaqqaqu ay mutlaqud dalil, yatahaqqaqu mutlaqud dalil fi dalil jumli, iaitu pada dalil jumli. Maka sekurang-kurang dalil ijmali lah, tu paling kurang. Aqallu ma yatahaqqaqu dzalika fi dalil jumli. Lepas tu
Kita sambung sikit. Wa'lam. Ketahui oleh kamu anna ma'rifatad dalili tafsili, bahawa mengetahui dalil tafsili wajibatun, wajib, ala ahli kutrin, atas ahli setiap kawasan, ala sabili fardil kifayah, di atas jalan fardu kifayah. Setiap satu kawasan masafatul qasri contohnya kena ada orang yang mengetahui dalil tafsili ala sabili fardil kifayah. Fa idza qama biha wahidun minhum, jika telah mendatang mendirikan dengannya oleh seorang daripada mereka, saqatal haraju anil baqi, maka gugurlah dosa daripada hak lain. Bila seorang ada mampu terang dalil ijmali, maka gugur dosa orang lain. Wa yajibu an yakuna fi kulli masafati qasrin, maka wajib kena ada pada setiap jarak masafatul qasri, jarak yang boleh qasar, lebih kurang 80 km. Kita kira makna daerah lah. Makna had dalam Malaysia ni boleh kita ambil daerah lah. Daerah tu kadang-kadang ada yang tak sampai 80 pun. Tapi masafatul qasri ni ialah dalam lingkungan 80 km lebih. Okay? Mesti kena ada yajibu an yakuna fi kulli masafatil qasri alimun. Alimun jadi an yakuna fa'il, isim yakun. An yakuna alimun fi kulli masafatil qasri. Ada orang alimun bidzalika, yang tahu dengan dalil tafsili. Isim yakun situ Lagi wabi baqiyatil ahkam, dan mengetahui dengan baki ahkam syar'iyah, baki hukum-hukum syarak lain. Bukan sekadar akidah, hukum syarak pun dia kena tahulah. Hukum syarak yang mana yang tafsili ni. Hukum syarak yang tafsili ni. Sebab apa? Sebab jika berlaku masalah-masalah furuk ni, orang boleh rujuk. Wa fi kulli masafati adwa, masafati adwa dia pendek sikit daripada masafatul qasri. Masafah adwa ni jarak adwa ni maknanya kita kata melapur kes. Lapur adwa ni lapur kes. Ini kena pada setiap masafati adwa kena ada qadin, ada tok qadi. Adwa ni dakwa. Jarak untuk buat pendakwaan. Gitu. Untuk buat pendakwaan, untuk lapor kes. Kena ada tok qadi seorang. Jadi masafatul adwa ni dia lebih pendek daripada masafatul qasri. Ni masafatul qasri. Ni masafatul adwa. Masafatul adwa pendek. Ulama buat had pada zaman dulu dengan sekira-kira kalau seorang tu berjalan pada awal pagi, pergi ke mahkamah, dia boleh balik pada waktu malam dalam hari yang sama. Boleh balik dan sampai rumah pada hari yang sama, pada waktu malam sepat. Itu masafatul adwa. Jadi jaraknya lebih pendek daripada masafatul qasri. Kalau orang tu berjalan daripada rumahnya nak pergi buat laporan ke mahkamah, dia boleh balik dalam masa hari yang sama. Jadi mungkin had ataupun dhabit kepada masafah ini dah boleh berubah dah sekarang ni. Ala kulli hal, apa yang dibuat oleh Majlis Agama Islam setiap negeri tu kena dah, bahawa setiap daripada daerah dia letak apa? Dia letak mahkamah syariah. Mahkamah syariah kan ada setiap daerah. Jadi mudahlah, maknanya pada setiap orang tu dia boleh buat laporan, boleh balik pada hari yang sama. Pergi buat laporan pagi, boleh balik pada hari yang sama. Tu dhabit kepada masafatul adwa. Okay. Wa fi kulli masafati adwa qadin likathrati khusumat. Kenapa kena ada tok qadi masafatul adwa? Kerana banyak khusumat, pertelingkahan. Orang ramai lah nak orang bal ramai. Jadi kena buat laporan banyak. Jadi kalau jauh payah lah. Kan itu jarak dia lebih pendek daripada masafatul qasri. Kemudian qauluhu an takririhi. Ni panjang ni, kita sambung semula lah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi kita tamatkan dulu pada Facebook. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.